Flat time juga. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dia warahmatullahi amalkan benda wabarakatuh yang sama. semuanya. Dia kata InsyaAllah cut dalam until video ni kali ini one saya of nak the bincang continuation sedikit method. berkenaan Tapi dengan ada satu juga topik yang reversal yang saya method. tanya dalam Tapi kita punya guru Telegram saya dia channel kata kita, Smart My cut and Academy, handle ini adalah berkenaan reversal dengan pattern, bukan continuation pattern. full time trader. Jadi tak payah So malas. macam mana cara Jadi untuk kita khilaf tuan-tuan menjadi ya, khilaf. seorang full time So trader? benda So kita nak khilaf bincang ni dalam janganlah kita dalam terlalu video fokus sangat. ringkas ini, At the insyaAllah. end of the Yang day, mana-mana apa yang jumpa kita lagi nak buat? selepas ini, Kita nak insyaAllah. tengok ROI kita je. Okay? Betul lah dia pakai dia reversal pattern ke ataupun bilateral pattern ke. So benda tu benda khilaf yang tak perlu kita nak bergaduh pun. Okey. Baik, sebelum ni saya Tuan-tuan semua, kalau pernah sekiranya share tuan-tuan semua tengok dalam dalam 2-3 hari video, lepas kot. siri video berkenaan Saya pernah capaian tanya analisis ni, mungkin dalam tuan-tuan rasa apa yang grup Telegram sampaikan saya tak channel Smart tepat Academy. ataupun Anyway, siapa yang tuan-tuan rasa belum ada join pandangan grup lain. Telegram So tersebut, turunkan boleh subscribe komen di lah. ruang komen, insya-Allah Just saya akan cuba search reply lah. Mungkin ada dalam benda yang Telegram betul-betul Smart My salah. Academy. So Okay? join je. So mungkin So saya kena tak perlu tarik bayar balik apa-apa. dalam siri video So banyak benda seterusnya. yang kita discuss dalam Jadi grup feedback tersebut lah. tuan-tuan itu sangat-sangat Okay, penting. so basically Okey, sepatutnya kita belajar dalam tentang capaian analisis ni. 29 Baik, Januari ini lepas saya ada tanya pembahagian satu soalan dalam grup pembahagian Telegram ni dalam channel Telegram berkenaan ni. dengan Saya tanya siapa di cut and sini handle. yang merupakan full time trader ataupun So, bercita-cita nak jadi dia full ni time trader. khilaf, antara khilaf juga. Okay, Ada setengah-setengah dan buku kita ataupun nak tahulah setengah-setengah macam sibu mana dia cara kata nak jadi full chart time trader pattern tu. ini So ada apa dua perancangan klasifikasi je. yang Okey. Yang perlu pertama, dibuat reversal untuk kita pattern. menjadi seorang Yang full time trader. kedua, continuation Tuan-tuan, pattern. secara jujurnya saya bukanlah full time Ada trader. dua ni je. Okey, Tapi saya ada adalah setengah-setengah kaki buku, tangan kalau kita penjawat baca awam, mana-mana okey, website yang pun, bekerja dengan universiti. mungkin dia ada sebut tentang Tetapi bilateral saya patterns. ada Okay? So cita-cita itu lah khilaf lah. untuk menjadi seorang Khilaf. full time Okey, trader. tapi yang Saya ada biasa cita-cita banyak juga komen ni, nak bila jadi kita kata chart full time pattern, dia trader. ada Okey. Uh, Alright, so persoalan ni macam mana kita nak jadi full time trader. Sebelum ni saya ada tanya, so yang ni ada yang respon terima kasih lah kepada sahabat-sahabat yang respon cita-cita tu ada. So basically tak ada seorang pun yang mengaku dia adalah full time trader. So kebanyakan ni bercita-cita nak jadi full time trader, antaranya Tuan Muhammad Faiz. Okey, cita-cita tu ada tapi perlu rancang sebaiknya kerana dunia trading tak seindah dan tak semudah yang digambarkan ataupun digembar-gemburkan lah. Betul sangat tepat kenyataan daripada Tuan Muhammad Faiz ini. Dunia trading ni dulu waktu saya mula-mula terlibat dengan dunia trading pun saya mempunyai cita yang sangat jelas dalam pemikiran pada waktu itu untuk saya quit daripada pekerjaan sekarang. Okey, pekerjaan waktu itulah zaman dululah beberapa tahun yang lepas. Kemudian bila lama kita berada dalam market, barulah kita sedar bahawa tidak selalunya cerah ataupun apa ni apa kata kumpulan Hijaz tu, dia kata hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, kan? Hidup ni tidak selalu indah dan juga langit tak selalu cerah. Betul dari konteks dunia trading pun sama. Khususnya bila market membuat pergerakan bearish. Okey. So mungkin keadaan kita mungkin berbeza sedikit dengan pasaran-pasaran luar negara ataupun mereka yang mungkin rakan kita daripada non muslim kan. Mungkin berbeza cara dia trade, yang mana dia boleh trade sama ada direction counter tu sama ada bullish ataupun bearish, sama ada short ataupun long position, dia boleh trade mana yang dia suka. Tetapi kita orang Islam, rakan-rakan kita yang Muslim, kita tak boleh trade lah secara generalnya, tak boleh trade untuk short. Kita beli dulu kemudian jual waktu harga rendah untuk kita dapatkan profit. Kita jual dulu kemudian beli dengan harga yang rendah untuk kita dapatkan profit. Kita kena beli waktu harga rendah dan kita kena jual waktu harga tinggi. Menyebabkan bila keadaan macam tu, maksudnya bila market tengah bearish, tidak ada banyaklah option kita. Tidak ada banyak option yang kita boleh pilih, yang mana kita nak buat entry dengan harga yang rendah dan kita jual dengan harga yang tinggi. So situasi ini menyebabkan kita sebenarnya bila kita terjun dalam bidang full time trader ni,
trader sepenuh masa ni, itulah antara cabarannya. Bila market bullish mungkin kita okey lah. Okey, tetapi bila market tengah bearish, waktu tu mungkin kita duduk tepi saja. Kalau mungkin sehari dua okey. Saya takut bearish tu, kita takut bearish tu adalah dalam tempoh masa yang lama. Sebulan, 2 sampai setahun, 2 tahun masih lagi dekat keadaan bearish. Yang menyebabkan prestasi kebanyakan counternya sebab dia follow index kan. So kebanyakan counter membuat pergerakan bearish. So sukarlah untuk kita mencari peluang untuk kita buat entry dan kita buat exit dengan profit. Itu cabarannya tuan-tuan. Mungkin waktu mula-mula saya terlibat dengan saham dulu, waktu tu tengah bullish, kan. So banyaklah untung. Tapi bila khususnya di awal-awal dulu, bila market tengah bearish, then kita akan suffer waktu tu. Tapi lama kelamaan bila dah ada pengalaman sama ada market bullish ke bearish ke, there must be certain counters yang membuat pergerakan bullish pun ada peluang yang kita boleh carilah sepatutnya lah bila kita belajar betul-betul bila kita ada pengalaman dan sebagainya. Sama ada market bullish ke bearish, okey, kedua-dua keadaan kita boleh cari peluang untuk membuat entry. Cuma of course lah waktu bullish tu probability-nya lebih tinggi lah berbanding dengan waktu bearish. Okey tuan-tuan. So kalau kita nak bincang berkenaan dengan cara ataupun teknik macam mana kita nak jadi full time trader, kita kena betul-betul fikir tau. Kita kena betul-betul fikir sebab kita risau bila kita terjun dalam dunia full time trader ni dengan cara kita melepaskan jawatan kita sekarang ini ataupun pekerjaan kita sekarang ini tanpa sebarang perancangan. Kita risau keadaan di mana bila kita terjun, pada waktu itu kita dah tak ada backup dah. Kita punya pendapatan dah tak ada secara tetap, secara bulanan tak ada. Kita punya komitmen hutang-hutang dan sebagainya, komitmen keluarga kita, komitmen yang selama ini kita tanggung tiba-tiba tak ada, terputus. Maka kalau kita nak terjun dalam bidang dunia trading ni, kita kena betul-betul ada perancangan lah. So kalau kita tengok dalam channel Telegram kita ni, ramai yang respon cita-cita nak jadi full time trader ramai. Cuma kebanyakannya masih bercita-cita lah. Okey, masih bercita-cita. Tak ada seorang pun dalam kalangan yang respon ini yang betul-betul buat perkara tersebut. Saya secara personal memang ada perancangan tetapi tidak dalam masa yang terdekat lah. Okey, saya memang ada plan saya beberapa tahun memang saya dah susun plan saya. So bila saya nak execute plan tersebut memang dah terancang. Saya ni daripada dunia education, saya belajar tentang saya belajar dan juga mengajar orang lain tentang outcome based education. Jadi bila kita nak buat sesuatu perancangan itu, kita kena begin with the ends in mind. Kita kena mula dengan berfikir tentang penghujung dia, sasaran kita ataupun kita punya objektif kita di hujungnya. So barulah kita plan ataupun kita execute sesuatu plan itu. Baik, secara umum saya sebenarnya tuan-tuan saya tengah tulis draft satu buku baru iaitu macam mana cara nak jadi full time trader ataupun strategi macam mana nak mencapai kebebasan keuangan sebagai trader lah, full time trader. Walaupun saya sendiri belum lagi jadi full time trader tetapi perancangan itu ada, maka saya susun buku tersebut mengikut perancangan yang telah saya susun lah. Walaupun bukan daripada pengalaman sendiri tapi tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan baca buku tu, insya-Allah tuan-tuan akan nampak dia punya pathway dia macam mana jelasnya saya buat perancangan. Antara benda yang mungkin saya nak share dalam jangka masa yang singkat ini adalah bila kita nak terjun dalam bidang full time trader ni, bila kita nak jadi full time trader, sebagai contoh lah, sekarang ni contoh sekarang ni gaji saya mungkin RM5,000 contoh. Saya tahu gaji tuan-tuan lagi banyak Jadi kalau gaji saya sekarang ini yang mana tiap-tiap bulan memang saya akan dapat gaji RM5,000 contoh. Jadi bila kita nak terjun dalam bidang trading secara full time, maka kita kena pastikan bahawa
pendapatan kita daripada trading itu sekurang-kurangnya 5,000 sebulan lah. Okey, dan 5,000 sebulan ni kita kena prove kita boleh generate 5,000 per month ini dalam keadaan market yang pelbagai. Sama ada market tengah sideways ke, market tengah bullish ke, market tengah bearish ke, kita boleh kita boleh generate 5,000 per month. Okey, 5,000 ringgit per month. Maka pada waktu itu barulah kita bersedia untuk kita betul-betul execute lah kita punya plan untuk menjadi full time trader. Okey. Jadi bila kita kata contoh tadi pendapatan saya adalah 5,000 sebulan, maka saya kena cari saya kena praktis dan buat saya punya trading yang sekarang ini, saya kena pastikan bahawa 5,000 sebulan saya akan dapat daripada trading. Sama ada market itu tengah bullish ke, bearish ke, sideways ke, saya boleh profit bersih sebanyak 5,000 sebulan. Baik, kalau kita 5,000 sebulan, kita kata kita punya aim kita punya target kita 5,000 sebulan sebab gaji kita sekarang ni 5,000 contohnya, maka berapa modal yang kita perlukan? Berapa modal yang kita perlukan? Katakanlah kita punya style trading kita, katakanlah kita buat swing trading ataupun intraday whatsoever lah teknik kita, kita katakanlah kita aim 10% per month. Okey, dia punya ROI return on investment kita 10% per month. Jadi kalau untung bersih sebanyak 5,000 sebulan, berapa modal kita kena ada tuan-tuan? Modal kita kalau 5,000, modal kita untuk dapatkan 10%, okey, yang mana RM5,000 itu adalah 10% lah. Maka modal kita kena ada dalam RM50,000. Okey, RM50,000 kan 10% daripada RM50,000 berapa 10% daripada RM50,000. Saya saja je nak ni. Jadi darab dengan 0.1 so RM5,000 Jadi kita kena ada modal sebanyak RM50,000 lah. Okey, modal kita sebanyak RM50,000 dan kita kena pastikan bahawa kita boleh generate profit ROI kita sebanyak 10% per month. Okey, 10% per month. Barulah itu adalah minimum kriteria. Minimum kriteria yang mana dalam keadaan market bullish ke, bearish ke, sideways ke, kita boleh generate sekurang-kurangnya 5,000 sebulan dengan calculation ROI-nya sebanyak 10% per month. Okey, itu simple calculation lah. Of course, dia tidak semudah itu tuan-tuan. Dia tidak semudah itu. Kalau kita kata 10% per month, berapa kali kita kena trade? Kita kena calculate semua tu. Berapa kali kita kena calculate, berapa kita punya risk reward ratio kita, berapa win loss ratio ataupun profit loss ratio kita. So benda-benda tu kita kena calculate semua. Nanti dalam buku tu sebenarnya saya tengah draft buku. Saya sebenarnya tuan-tuan saya baru beli ni. Murah je. Huawei ni. Sebab saya ada MacBook Pro. Tapi MacBook tu susah sikit sebab saya nak kena tulis kadang-kadang di atas kereta nak kena tulis kadang-kadang dekat masjid. So kalau nak buka MacBook tu agak susah sikit Jadi saya terpaksa beli dia panggil apa ni? Dia panggil notepad ke apa benda tah? Huawei punya ni. Sebab dia ada apa ni Microsoft Office yang kita boleh integrate kita boleh install dalam ni. So saya pakai benda ni lah function. Jadi di mana saya berada, kalau saya masa free saya akan draft, saya akan tulis, seterusnya saya akan edit ataupun vet menggunakan full punya version Microsoft lah. Okey, so saya tengah tulis buku ni yang mana saya outline saya punya strategi macam mana saya nak terjun ke dalam dunia trading secara full time. Okey. Saya tak nak cerita lah berapa gaji saya sekarang ni, so berapa target saya, macam mana saya buat perancangan secara detail dalam video ni tak sempat lah nak bincang semua benda nanti insyaAllah kalau ada kesempatan ada ruang ada peluang, insyaAllah kita akan share sedikit demi sedikit lah macam mana strategi kita untuk kita menjadi seorang full time trader. Dalam buku ni juga nanti saya akan
saya akan mungkin saya akan dapatkan pandangan rakan-rakan saya yang memang full time trader, dan saya akan dapatkan nasihat daripada mereka lah, okey, untuk mereka tengok dan dapatkan input juga daripada rakan-rakan saya yang memang full time trader, yang dah professional traders, yang mana fokus kehidupannya memang sumber pendapatannya daripada traders lah, daripada trading. So itu saja mungkin benda yang saya nak borak-borak pada kali ini. Mungkin mencetuskan idea kepada tuan-tuan semua, uh, untuk kita betul-betul plan. Kalau kita nak menjadi seorang full time trader, kita kena betul-betul plan. Jangan sekali-kali kita terjun dalam keadaan kita tak prepare, yang akhirnya kita juga suffer nanti. Kita juga suffer nanti. Setiap bulan kita kena tahu kita ada komitmen kita. Pastikan kita betul-betul mahir dalam trading, dan kita kena tengok rekod kita dulu, sama ada kita konsisten ataupun tidak dalam generate profit. Okey, bila dah konsisten dalam keadaan market yang pelbagai-bagai, kita boleh buat profit, dan mungkin pada waktu itu barulah kita boleh decide untuk kita quit, ataupun untuk kita berhenti bekerja, makan gaji, untuk kita terjun ke dalam dunia trading secara full time. Sebelum ni saya ada cerita tentang kehidupan Presiden IFTA, William Ark. Dia adalah seorang trader yang versatile, yang mana dia kehidupannya travelling je hidupnya. Okay, travel from one country to other countries. Kehidupannya bebas. Kerana apa? Kerana dia perlukan laptop dengan internet saja untuk dia trade. Okay, walau di mana dia berada, dia boleh trade. Okay, itu kehidupan bebas lah. Walaupun mungkin itu bukan financial freedom yang sebenar, mengikut Robert T. Kiyosaki. Tetapi kebebasan dalam kehidupan yang mana dia boleh bekerja tanpa melihat kepada tempat yang secara khusus. Okey, di mana-mana pun boleh bekerja. Itu antara cita-cita saya lah, bila anak-anak dah besar nanti, mungkin saya dengan isteri saya saja yang mungkin ada di rumah. Waktu tu mungkin kita ada masa untuk kita travel pergi sana sini, tanpa perlu fikir nak present paper dekat conference lah, tanpa kita perlu fikir nak buat mesyuarat program di luar negara. Walaupun saya biasa pergi luar negara, tapi atas urusan kerja lah kebanyakannya. So bila kita jadi full time trader, pada waktu itu mungkin kita akan ada masa banyak, okey, untuk kita fokus kepada diri kita, ataupun family kita lah. Okey, tu antara cita-cita saya, mungkin bukan dalam masa terdekat, mungkin dalam masa saya tak nak sebut lah berapa lama, tapi saya enjoy pekerjaan saya sekarang ni, tak ada masalah pun. That's why saya tak ada perancangan untuk quit dalam masa yang terdekat ini. Ada perancangan untuk saya quit, tapi bukan dalam masa terdekat lah. Okey, sebab saya pun gembira dengan kerja yang saya ada sekarang ini. Mungkin bukan sebab pendapatan, tapi kerana kita seronok bekerja. Walaupun ada elemen stres, tetapi stres tu mungkin benda-benda sampingan yang perlu kita hadapilah dalam kehidupan ini. Kalau kita nak tiadakan true stress, it's quite impossible. Orang kaya setara mana pun mesti ada komponen stres dia, mesti ada ujian dan juga rintangan dalam hidup dia. Kalau tidak, yang bahagia semuanya dalam dunia ni mestilah orang kaya. Tapi kalau kita tengok data, orang yang bunuh diri, orang yang stres, orang yang mungkin kehidupannya ada masalah gangguan dan sebagainya, bukan di kalangan orang miskin saja, tapi orang kaya pun ada cabaran dan juga rintangan dia masing-masing lah. So saya kira itu saja borak-borak ringkas berkenaan dengan tajuk ni. Saya harapkan ada benda, something yang you all boleh dapat daripada tajuk ni lah. Dan juga plan, kalau betul-betul serius nak menjadi seorang full time trader, kita kena plan. Plan properly lah. Make sure perancangan tersebut dapat dicapai dengan jayanya. So saya doakan semua rakan-rakan kita yang respon dalam Smart Mind Academy channel ini,
untuk menjadi trader yang berjaya insya-Allah. Kepada rakan-rakan yang belum join Smart Mind Academy punya Telegram channel, boleh join anytime insya-Allah. Saya kira itu saja untuk kali ini. Saya minta maaf agak panjang video kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.